wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada kita di alam roh hingga sekarang ini. Nikmat Allah tidak pernah berhenti. Terutama sekali nikmat yang paling besar adalah diberikan kepada kita ni kehidupan. Dan yang mana kita mengetahui dari sisi Allah, kehidupan ini adalah cerita Allah. Cerita-cerita tentang kisah-kisah tentang dirinya. Jadi kita ni tidak dapat memilih antara baik dan buruk. Pasti hina dan mulia, susah dan senang. Jadi apa saja lawan antara dua tu tadi. Miskin dan kaya, tinggi, rendah, siang, malam, semua ada lawannya. Maka kita tidak boleh lari daripada Allah nak meletakkan, mengesahkan kita di mana kedudukan kita. Diletakkan miskin, diletakkan kaya, diletakkan hina, diletakkan mulia, diletakkan di dalam keadaan siang, ditukarkan pada malam. Itu semua adalah kehendak-kehendak Allah. Jadi yang paling mustahak sekali kita diberi kepahaman bahawa kita duduk di antara kedua itu tadi. Ibaratnya di dalam dicelah di antara baik dan buruk, hina dan mulia, syurga dan neraka, itu ada di tengah-tengah ibaratnya. Pertengahan, sederhana nama dia. Yang Rasulullah SAW bersabda, hiduplah dalam keadaan sederhana. Itu maksud sederhana tu, antara dua tu akan berlaku syurga dan neraka, sakit dan juga nikmat, hina dan mulia. Jadi itu antara kedua tu pasti akan berlaku ke depan kita. Itu kehendak Allah, tu cerita Allah akan berlaku, diletakkan. Tu cerita-cerita kehendak Allah. Jangan kita memprotes, berbalah-balah. Kita balah-balah. Kita salahkan Allah Ta'ala, kita salahkan Rasulullah, kita berbalah-balah. Sebenarnya kehidupan pasti akan menghadapi dua keadaan. Susah, senang, miskin, kaya, hina, mulia. Pasti akan ke depan kita akan kita. Tetapi duduklah sederhana. Rasulullah kata, sederhana tu apa? Duduk antara pertengahan tu, dia duduk di antara siapa yang menjadikan tu. Antara hina dan mulia. Susah dan siang dan apa aja pun kat dunia ni mesti ada lawan dia. Tak kita duduk baik sekarang ni, kejap lagi kita akan duduk tak baik. Jadi pasti akan berlaku dua ni. Allah akan letakkan berbolak-balik mukalibal gulub hati kita. Jadi jangan kita risau di situ. Yang risau ni kita tak duduk sederhana. Sederhana dia pertengahan tu, makna pertengahan sederhana iaitu duduk di antara siapa yang menjadikan susah dan siang dan malam. Jadi kalau kita duduk di situ, kita akan tahu cerita dia ni jadikan siang, kita duduk siang. Dia jadi malam, dia jadi hina, kita jadi gitu, jadi mulia. Yang mustahaknya kita waqadha rabbuka, tetap hati kita dengan Allah. Inilah kehidupan sebenarnya. Itulah keimanan, keyakinan kita. Bukan kita mempelajari untuk jadi senang, kita akan senang terus. Tak boleh. Pasti senang macam mana pun kita tanya orang senang macam mana, pasti dia akan susah juga. Dia akan pasti merasa susah. Walaupun dia agung, dia raja, dia pasti akan merasa susah. Sebab lawannya gitu, susah akan senang.
Jadi gitu yang akan selalu bermain dalam otak pemikiran kita. Kita selalu memikirkan nak senang, nak senang, tak nak susah. Padahal fikiran kita itu tak akan menyelesaikan. Sebab lawan susah mesti senang. Malam kita nak malam, dia tak nak siang. Mesti bertukar jadi malam, ada di siang. Siang jadi malam. Jadi itu jangan kita memikir nak merubah Allah Ta'ala punya aturan dia. Tak boleh. Kita ni dah lahir-lahir, dah disusun oleh Allah SWT apa posisi kita. Di alam roh lagi kita ni dah saling kenal mengenal apa watak-watak yang kita nanti dah dunia masuk. Tapi pengetahuan tu dirahsiakan oleh Allah. Allah tahu, tak ada yang Allah tak tahu. Dia yang ciptakan. Allah ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latif. Apa kata mengetahui Allah sedangkan dia yang. Nanti Allah mengingatkan kita apa yang berlaku, yang dah berlaku, yang akan berlaku, akan sampai habis berlaku. Orang nak masuk surga dah hitung semua dalam pengetahuan Allah SWT. Jadi duduklah sederhana, duduklah tengah-tengah, duduk dengan Allah. Maknanya tak ada rasa keakuan. Itulah sederhana yang dimasukkan surga. Jadi kita jangan risau-risau. Allah risaulah kejap lagi kan aku hujan pula. Panas pula pun risau juga. Jadi kita ni jangan memikirkan itulah. Itu benda akan mendatangkan perbalahan, akan datangkan kita lupa pada Allah. Yang mustahil kita terus dengan Allah Ta'ala. Apa pun keadaan tu akan tetap Allah Ta'ala susun. Siang, malam, susah, senang. Jadi kita bila berlaku susah ke senang ke siang ke malam, kita tak memprotes. Sebab kita dah dengan, kita duduk kesederhana tadi. Duduk dengan Allah SWT. Jadi inilah kehidupan. Kehidupan kita adalah bahagi. Nama kehidupan ni, hayah. Hayah ni maknanya kehidupan yang bahagia. Bahagia macam mana? Dia dah dengan hidup. Jadi kalau kita rasa kita yang hidup, itu bukan hayah, itu bukan kebahagiaan. Hidup ni kebahagiaan. Hidup tu sendiri adalah sifat Allah yang maha sempurna. Sebab hidup tu dia yang memberikan hidup. Dia maha hidup. Dia memberikan hidup. Kita ni maujud dijadikan. Kita tak hidup pun. Tetap dia watak yang kita hidup ni, watak tu, skrip tu semua Allah. Kudrat pun Allah bagi. Apa yang ada? Kalau kita kata kita ni wujud ada, sebenarnya kita tak. Tapi bukanlah bermakna bila kita cakap macam ni orang salah faham. Dia kata si Ajis ni dah mengaku Tuhan. Bukan mengaku Tuhan, tak ada, faham tak? Tu cakap. Mansur Alas berapa kali lah bagi tahu. Tapi ini bukan masalahnya sebenarnya. Di zaman Mansur Alas, mereka pun semua faham. Tetapi nak memfitnahkan Mansur Alas ni supaya pengikut dia berkurangan, supaya raja terus naik. Dia buatnya fitnah. Ilmu yang dibawa oleh Mansur Alas ni adalah ilmu mengaku Tuhan. Dia cari idea macam tu. Yang memfitnah dia bukan orang lain, orang Islam kita juga. Yang munafik, yang jenis ulama su. Panggil raja-raja panggil, macam mana kita nak jatuhkan Mansur Alas ni. Terlalu ramai orang belajar dengan dia. Dan banyak pengikut-ikut pegangan dia tu. Jadi kita cari jalan pegangan dia salah. Kita kata. Macam tu sanggup. Jawab nanti di pada masa. Itu saya tak. Tapi fakta yang diterima kepada kita ni mengatakan Mansur Alas ni salah, dia bawa ilmu sesat, wahdatul wujud. Kita pun tak tahu wahdatul wujud. Kita pernah ke kita menteliti apa tu maksud wahdatul wujud yang dibawa oleh Mansur Alas? Bukanlah saya cakap saya pengikut dia. Tetapi cuba kita kaji, jangan kita menyalahkan, ikut orang menyalahkan, kita tak faham. Sebenarnya ada provokasi, maknanya nak menjatuhkan Al-Halash. Waliullah tu tadi. Yang dia salib depan orang ramai rakyat, mengatakan jangan ikut dia lagi supaya bencinya dia orang ni supaya dia meraung-raung pengikut dia sedih lihat. Zalim raja masa tu kan. Dia congkil biji mata dia apa semua. Dia pelan-pelan dia bagi wafat. Sakiti betul. Tapi dia tak ada menjerit, tak ada apa. Tetap tenang mukanya. Dan tenang dia tadi supaya dia tak mahu orang yang memandang dia ramai-ramai itu supaya nampak kesian kat dia.
Tapi ya Allah, 2 hari sebelum dia wafat, dia minta pada Allah, tolong. Ya Allah, biar orang yang mandang aku, memandang wajah kau. Dalam kesakitan pun dia nak orang pandang dia, pandang Allah. Dia tak nak. Tak mau orang pandang dia, kesian kat dia. Ya Allah. Tu. Kalau kita katalah dia tu sesat, maknanya kita dah terikut-ikut salah kita punya apa. Jadi gitu. Jadi ini yang berlaku sampai sekarang. Raja-raja, orang-orang atasan yang kononnya mentadbir bumi ni, mengikut bukan pada cara yang khalifah-khalifah bawa. Dia mengamalkan cara, maknanya ada campur dengan hawa nafsu lah. Keinginan. Dia tahu salah tapi dia sanggup gitu supaya dia punya kerajaan tak beralih kepada orang lain. Dia sanggup. Itu yang kita berlaku dalam kehidupan kita, makin lama makin. Jadi jalan dia tak lain. Jalan dia saya cakap tadi. Dia tengok filem Seri Mak Kilau tu, penghabisan dia kata, kalau kita nak dapat kekuatan betul-betul adalah kita kena harus mengenal Allah. Dia kata, Mak Kilau. Pejuang agama kita, pejuang tu. Dia lah sebenarnya. Tapi British dah hasut munafik-munafik ni, orang kita, tali barut kita ni, supaya kata Mak Kilau ni pemberontak teroris, dia tak mau kemajuan, macam-macam dia fitnah. Padahal itulah sebenarnya kita nak lantik jadi khalifah, dia lah. Tapi bila dah kena fitnah, dah kena Yahudi punya permainan, dan pula manusia waktu tu nakkan kesenangan, si Yahudi ni dah lobby dah, bagi perempuan, bagi tanah, bagi itu, kau ikut cakap aku. Padahal dia siapa? Dia nak uruskan tanah air kita. Tapi kita ni, orang-orang kita kebanyakan gitulah. Bila tak kenal diri, tak kenal Allah ni, dia tanda-tanda maknanya akhir zaman betul lah. Manusia ni tak kira dah. Dia nak ambil duit tu, dia tak kira halal haram lah. Janji masuk, janji lah. Itu yang banyak kita tengok berlaku. Ada riba ke tak ada riba ke, saham ni ke apa, tak, janji. Siapa nak bagi kau duit, dia fikir. Ya Allah. Itu tanda-tanda kiamat nak dekat betul lah tu. Orang tak hirau dah. Orang kita Islam tak hirau dah. Kita riba ke, kita terjebak di dalam keadaan penipuan ke, main saham, kita pun tak tahu, kita labur duit tu, saham tu pergi pelacuran ke ataupun perjudian ke, kita tak perlu tahu, kita tahu untung kita dapat. Mana boleh. Itu dah. Itu saya cakap tadi. Orang kita dah terikut rentak, bahawa sini tak peduli lah, janji dapat duit. Dia nak berniaga apa, kita tak terfikir. Dia selindung sikit, kita berniaga buat ni. Padahal kita tak nampak pun dia. Duit atas duit. Ya, dia main. Itu penipuan. Jadi yang jadi terkesan tu bila kita masuk, hasil yang kita tadi, hasil yang kita labur bersih. Tapi tempat yang kita labur tu jadi, kita tak tahu ada tuju perniagaan apa yang digerakkan. Jadi duit yang bersih kita jadi, wala talbisul haqqa bil. Kita dah mana boleh campurkan benda yang hak dengan batil. Tak boleh. Jadi sia-sialah kita benda dapat gaji kita yang bersih tadi, kita halakan ke situ. Sebenarnya itu yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Jadi nak memperbaiki dia, saya tak boleh nak membaiki. Saya hanya bagi tahu, keluarlah daripada akuarium Yahudi, sistem-sistem Yahudi. Selagi kalian tak keluar, pendengar-pendengar di YouTube, selagi tak keluar, kamu tak akan dapat kemanisan dengan Allah dalam ibadah. Kamu hanya merasa syok sendiri dalam ibadah kamu. Keluarlah, kamu akan keluar je, kamu dah rasa manis dah dengan Allah dah. Lagi buat ibadah tu, ibadah ni, lagi syok. Tapi kalau kamu tak gitu, maknanya kamu tak kenal Allah lagi. Allah tu suruh kamu keluar dulu daripada akuarium Yahudi, akuarium hawa nafsu, keinginan kamu sendiri. Bukan kehendak mutmainnah, ketenangan kepada irji'i ila rabbiki.
Itu tadi. Kita boleh tahu. Tengok. Kita angkat takbiratul ihram, tak ada pun kita rasa kebesaran Allah betul. Kita tak risau, kita tak rasa tu malang. Kalau kita gaji biasa 3,000, 4,000, tak dapat 3, 4,000, ni kali dapat 1,500, mengamuk kita. Tak tenang kita. Musibah apa ni? Bagi kita tu musibah besar. Tapi solat tu tak khusyuk, solat tu jadi kita lalai, kita rasa tu tak malang. Padahal Allah Ta'ala kata, neraka wal celaka. Tapi kita tak rasa. Kenapa? Sebab itulah. Permakanan kita, pengetahuan kita dengan Allah tu, kita tak utamakan. Janji aku dah solat. Janji aku dah solat berjemaah. Memanglah bagus solat jemaah, memanglah. Tapi kita kena dalaman kita rasa tu tadi. Kualiti tu tak atas rata rasa kita pada Allah. Berasa tak kita mengangkat takbiratul ihram tu? Berasa tak Allah Ta'ala? Ke kita nak tunggu bulan Ramadan aja? Boleh pula bulan Ramadan rasa sedap dengan Allah kan? Bolehlah sikit-sikit. Habis dalam Ramadan. Sebenarnya kita menyembah Allah di bulan Ramadan je ke? Tak ke 24 jam setiap detik dan saat kita sentiasa beribadah kepada Allah. Kita jadi hamba dia. Bukan maknanya belajar kenal diri, tak ada dah diri. Maknanya tak ada diri tu kita ni dah mengaku Tuhan. Bukan, hamba tetap hamba lah. Tuhan tetap Tuhan lah. Kan? Macam mana pun. Bi abdihi lah. Allah Ta'ala bagi tahu Nabi Muhammad pun dia panggil abdihi makam dia. Kenapa abdihi? Abdihi ni makam dia tinggi. Subhanallazi asra bi Maha suci aku, Allah Ta'ala kata, yang memperjalankan hamba ku. Seronok Rasulullah bila Allah tu panggil dia hamba. Sebab kita ni ingat senang nak duduk makan hamba. Hamba ni tak ada keakuan diri. Hamba lah tu. Kalau kau ada keakuan diri, tu bukan hamba lah. Engkau ni pemilik, hamba ni pemilik. Dia ada pemilik. Siapa pemilik kita? Kita tak ada daya upaya. Fakir. Daif. Tu hamba lah. Jangan kata. Hamba tu kita boleh buat segala sesuatu. Tak. Hamba lah nak makan. Ya Allah. Engkau ni Allah yang bagikan makanan ni. Cempedak ni. Ya Allah. Ya Allah, engkau yang bagi itu, bagi ni. Ya Allah, engkau yang bagi lihat pemandangan ni, pemandangan ni. Dia apa pun keadaan dia, hamba dia akan memikirkan Allah dahulu. Allah dahulu, bos dia lah yang atur diri dia. Hamba. Kita kata tak apa, kalau kita tengok hamba abdi itu lain. Hamba, betul-betul hamba Allah, jangan kita sama dengan macam hamba abdi cerita apa. Cerita orang dulu tu, cerita negro tu, hamba abdi apa kan. Bukan itu. Hamba abdi ni lebih lagi daripada sampai pemikiran dia tu, detik hidup dia tadi, tampas dia naik turun, dia rasakan Allah. Dia tak rasa yang lain lagi yang lebih mustahak dalam hidup dia. Melainkan ingatan kecintaan dia kepada Allah. Macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita? Tadi macam tadi, kita boleh terus saja kita memuji-muji Rasulullah, kita berselawat, kita memuji sahabat Nabi, Sayyidina Ali. Jadi kita mulakan begitu bagus, mengingati para Rasul. Nabi Muhammad SAW berselawat. Itu pekerjaan yang mana Allah sendiri berselawat. Jadi tinggi darjat dia, bagus. Kemudian kita menyebut-jemut nama-nama orang-orang soleh. Sayyidina Ali ke Syekh Abdul Qadir Jalani, wali-wali. Kita menyebut tu juga satu kenikmatan. Sebab kita pasti bila kita sebut dia, pasti dia yang terasa. Maknanya bila dia terasa kita memanggil dia, maka kita akan beruntung lah. Orang soleh kan. Apatah lagi kita sebut. Ada kisah dia ni. Tahulah. Dia dah dalam azab, dah dalam azab yang sangat teruk lah. Dia kata. Memang teruk lah kehidupan dia, bila wafat dia berada di tempat yang azab lah. Lepas tu datang satu orang bawa satu kertas dia.
Dia tunjukkan, dia pegang kat salah satu makhluk tu. Makhluk tu lepaskan dia masuk ke dalam syurga. Dia kata, siapa engkau yang bawa getah ni? Akulah Rasul engkau, Nabi Muhammad. Sebab engkau pernah nyebut nama aku sekali. Itu sekali sebut nama Rasulullah, berselawat pada Rasulullah. Tentu tempat di dalam neraka. Sebab sekali dia pernah, tak jadi masuk neraka, keluar balik. Apatah lagi kita menyebut banyak kali memuji. Itu saya cakap tadi. Perbanyak-banyakkanlah selawat. Untuk membuka pintu mengenal diri, mengenal Allah. Untuk cepat perbanyakkan selawat. Itu tadi. Banyakkan selawat. Ini selawat tu macam satu balancing lah. Dia boleh seimbangkan perjalanan tu tadi. Jadi perhatikanlah. Setiap detik-detik kehidupan kita ni, kita perlu sangat memerlukan tadi, iaitu Allah ni tadi. Sebab modal, Rasulullah kata modalku adalah mengingati Allah tu modalku. Mengingati Allah tu modalku. Jadi kalau kita tak ingat Allah, modal tak ada, nak untung macam mana? Jadi lazimkanlah untuk selalu jangan kedekut sangat. Makna setiap waktu, setiap detik berjalan, berdiri, bangun, baring, rukuk, apa keadaan pun, tafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Pikirkanlah kejadian-kejadian sifat-sifat. Supaya kita memikirkan sifat-sifat Allah, kejadian di langit dan bumi, kita akan bertambah rasa kemanisan dengan Allah. Kita nampak dah kat sekalian alam ni, semua kita nampak bergerak, apa pun kita nampak Allah lah dahulu. Sebab benda ni bila dipraktiskan, baru kita dapat rasa. Tapi kalau saya cerita je, kalian semua tak praktiskan, maka belum adalah kalian dihidangkan cempedak, tapi kalian tak angkat sodok masuk mulut, kunyah. Kan kamu hayati rasa tu tadi. Siapa yang bagi rasa cempedak tu tadi? Keputusan makrifatnya, engkau ya. Jadi cempedak tu sedap, dan engkau menciptakan sedap cempedak. Engkau tu lebih sedap. Macam mana kita nak olah dalam kehidupan? Kita lihat satu pemandangan yang cantik, kita akan bertukar, kita akan nampak, ya Allah, sungguhnya engkau lebih cantik. Sebab setiap satu keindahan cantik macam mana pun, Allah tu yang menciptakan lebih cantik. Kalau kita rindu, kita rindu tu dengan siapa? Mengapa kita tak tukar? Kalau engkau tu, ya Allah, aku rindu sesuatu itu daripada engkau, dan engkau sesungguhnya engkau lebih ku rindu, ajar diri kita. Walau saya bagi tahu satu wali perempuan, bila nak tidur, ya Allah, aku syok dengan engkau. Dia betul-betul rasa dia syok dengan Allah. Dia sebut. Kita ni hari berapa kali kita sebut, aku cinta engkau ya Allah, aku sayang engkau ya Allah, aku rindu pada engkau. Berapa kali kita sebut. Kita kena ajar kita. Tapi kita sebut dalam hati, ya Allah, macam mana nak lepaskan aku memang masalah. Ya Allah, kita dah terbiasa tidak mengukur diri dalam memohon pada Allah, itu tidak ada adab. Bukan saya cakap tak boleh mohon tapi kena ada adab. Memang Allah bagi tahu dalam Quran surah apa Ustaz? Ud'uni astajib. Allah memang suruh minta. Tapi jangan mentang-mentang Allah suruh minta, gaji 1,000 minta 1,000,000. Biar logik lah. Kan? Memang Allah suruh minta lah. Kau pun bagi tahu, ya Allah, aku dah 6 bulan kau kata minta pada engkau tak turun-turun pun 1,000,000 ya Allah. Tak mengukur diri, jadi biadab. Allah tu bagi kita pengetahuan, bagi kita. Apa pun gaji kita 1,000, kita minta lah naik 1,200 ke, kita kerja lagi rajin. Kan? Barulah sesuai dengan kita berdoa mengukur diri. Apa saja pun ukur lah. Ukur dulu sebelum kita nak minta. Tu. Ya Allah, ampunkan aku. Tapi kita minta ampun pada Allah, kita tak mengukur diri. Macam mana tak mengukur? Kita tak tahu apa benda bentuk kesalahan dia. Salah lah. Kita kena tahu bentuk kesalahan apa yang kita nak minta ampun pada Allah. Walaupun dia jamak, tapi kita kena ikut. Kita kena faham. Ya Allah, aku tak nak buat lagi. Satu-satulah.
Aku tak nak lagi lalai dalam solat. Aku tak nak, aku istighfar ya Allah supaya aku serik, tak nak lagi. Jadi itu ya sebenarnya yang taubatan nasuh. Taubat yang betul-betul ya. Kalau tidak taubat, dulu kata taubat goreng pisang apa? Taubat apa? Taubat dia dah tak nak makan, taubat cili api. Pedas, tak nak makan. Tiba-tiba nak lagi juga makan. Kalau tak ada cili api tak boleh lah. Gitu. Jadi kita tak kena buat. Ada orang tanya satu orang wali Allah, banyak mana kita nak istighfar yang betul-betulnya? Dia kata, dia kena hidupkan kesedaran dulu. Dia dah hidupkan kesedaran tu datang daripada siapa? Jadi dia membuka, ini salah engkau, ini salah engkau. Engkau dah angkat barang, kau rasa engkau. Engkau dah berjalan, kau rasa engkau yang berjalan. Kau datang sini, kau rasa engkau yang kehendak engkau datang sini. Padahal semuanya Allah. Salah tu. Jadi menyesal dah tak mau berpemikiran aku ada kuah. Jadi kesedaran yang paling tinggi, yang paling Allah nak tengok adalah keakuan diri engkau tidak ada. Istighfar yang tu tadi, penyesalan yang itu berat. Itu yang malang. Dia membuka pintu maksiat yang lain bila ada keakuan diri. Berapa kali saya ulang-ulang kan, semua dia saya ulang. Benda tu balik-balik tu je. Tapi kalau diulang tadi kita akan datangkan lagi semangat yang lain Allah bagi. Dari sisi Allah sendiri bila dibacakan, walaupun dia ulang-ulang, tetapi Allah dah janji. Dibacakan ayat aku, walaupun ulang 1000 kali, pasti aku akan bagi zadathum iman. Aku akan tambah keimanan pada engkau. Aku yang tambah daripada diriku sendiri. Tak ada orang boleh tambah iman kau. Aku yang bagi keyakinan pada engkau untuk engkau terus boleh buat. Tak ada keakuan diri tu tadi. Memang kita tak mampu. Memang kita tak ada daya upaya. Tapi bila kita betul-betul yakin hanya Allah yang boleh menyusun hidup kita, dia akan jadi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, dalam kesusahan, bukan selepas susah. Dalam. Inna ma'al usri, bersama susah, dia kata ayat tu. Akan datang bersama susah. Maknanya sebelum habis susah. Dalam susah tu kau menempuh jalan Allah. Dalam susah tu sebelum habis susah, dia dah bagi kesenangan. Allah SWT. Itu tadi. Bahagialah hidup ni. Bahagia bila kita tak merasa keakuan diri. Bahagialah kita. Sebab bila kita tak ada keakuan diri, kehidupan kita sesaat atau sedegup jantung, nafas turun dan naik berhenti, dia yang atur. Masalahnya kita tak duduk di situ. Itu pasal kita tak tenteram jiwa kita. Kita rasa kita boleh kontrol ni anak kita. Kita boleh kontrol. Salah kita. Itu jadi kita tak boleh nak lawan musuh. Sebab kita punya diri pun kita tak mampu nak hadapi. Jadi kena, para wali, dia hukum diri dia. Jangan kita ingat, para wali ni dia terus Allah Ta'ala pilih dia jadi. Memang Allah pilih, tapi dia punya perjalanan tu untuk nak dapat ridha Allah tu tadi. Ya Allah, 7 lautan, 7 gunung, 7 tasik, 7 lembah menghadapi, menjumpa dengan berbagai-bagai keadaan kesusahan. Baru Allah bukakan. Allah nak lihat kesungguhan kita. Dan benar-benar tak? Allah Ta'ala bagi tahu, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang betul-betul berusaha untuk mukmin tu tadi, para rasul, para nabi, para wali Allah, dia betul-betul berusaha, dia taraf dia mukmin, kekasih Allah, dengan orang fasik yang tak mau usaha, duk diam dia, tinggalkan syariat, fasik, tak kenal diri, tak kenal Allah, tapi sebut nama Allah, solat juga, tapi tidak sama sekali. La yastawun. Allah Ta'ala kata, Allah sendiri soal, Allah sendiri jawab. Tak mungkin sama. Jauh di antara bumi dan langit orang mukmin dengan orang fasik pun. Jadi kita ni beruntung. Maknanya kita masih lagi diberi oleh Allah pengetahuan di sisi Allah. Bukan kita ni hebat, tapi Allah memberikan kepada kita kurniaan mengenal dia. Itu menunjukkan Allah nak bagi kasih cinta, kasih sayang. Maka dia akan perkenalkan diri dia.
Satu orang tu, dia minat dengan satu wanita. Dia harus berkenalan dan tahu watak-watak apa yang wanita tu suka. Barulah wanita tu jatuh cinta. Baru berjadi. Kalau engkau je cinta dia, kau tak dapat tackle lagi, maknanya engkau tak dapat lagi rasa cinta yang sebenar. Kalau dapat pun tak bahagia sebab tak ada Rahman dan Rahim, kasih sayang, cinta. Begitulah kehidupan ni tadi. Bila kita nyebut nama Allah tak ada rasa kasih sayang, rasanya nak minta je, tak cukup je. Tak sama dengan orang yang mukmin, dia kasih sayang dengan Allah. Dia cinta dengan Allah. Jadi itu perbezaan. Jangan kata tak sama. Beza dia tetap ketakwaan. Beza dia bila orang tu kenal diri, kenal Allah, berbeza dengan orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Saya sebut nama Mahathir 1000 kali satu hari selama 30 tahun. Ya. Lepas tu Mahathir, saya lalu depan Mahathir tak tegur saya. Saya marahlah. 30 tahun aku sebut nama kau 1000 kali satu hari, 30 tahun. Aku jalan depan kau tak. Mahathir kata, mana aku kenal kau? Kau yang kenal aku tak kenal kau. Dan kau tak mau kenal aku. Engkau hanya sebut nama aku mana tahu. Ibarat gitulah. Kita bila nak kenal, nak biar Allah tu menyaut. Allah tu menyaut. Allah tu menjawab, Sami Allahu liman hamid. Dan kita tahu Allah tu menyaut. Sami Allahu liman. Allah mendengar orang yang memuji kat mana. Jadi kita kena tahu. Tapi tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak tahu Allah tu mendengar macam mana. Mana boleh Allah. Zaman Nabi Musa bolehlah Musa bercakap-cakap dengan Allah. Kita tak boleh. Kita tak boleh. La haula wala. Jahil kita tentang Allah tu kata. Awal-awal agama tu kenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Kita dah lari tajuk dah. Belum kita kenal lagi Allah, kita terus buat ibadah. Bukan saya kata tak boleh. Bila kita buat ibadah tanpa kita kenal Allah, bertambah teruklah jadi hidup kita. Buruk akhlak kita nanti. Jadi harus kenal Allah. Jadi ibadah terus sambil tu mengenal diri, mengenal Allah. Supaya kita bertakwa kepada Allah. Baru kita kenal. Kita kenal kan. Ini sebut Mahathir, kau tak kenal. Cuba kau 2-3 hari kau duduk dengan Mahathir, berkenalan dengan dia. Mahathir, kau asal mana ya Allah? Aku minat kau lah Mahathir. Bercerita dengan dia 2-3 hari. Ya. Kau tak payah sebut banyak-banyak. 2 kali kau sebut kat rumah kau jalan depan dia panggil kau. Syahid. Tapi kau tak pernah kenal dengan dia. Kau sebut 1000 kali, 30 tahun, mana dia nak panggil kau? Pasal tu pengenalan tu pun penting. Kita kenal Allah tu macam mana? Daripada Allah. Macam mana cara Allah nak perkenalkan diri Allah kepada kita? Senang aja. Bila Allah tu mau memperkenalkan diri, dia bagi kita lihat kitab, bagi lihat jumpa orang, kita akan diperlihatkan amsal linnas. Sekalian alam ni adalah bukti kepada perumpamaan Allah tu. Jadikan tu tadi, dia jadikan perumpamaan. Dia ternampak pokok, kejadian dari pokok Allah jadikan ini. Asalnya pokok cempedak ni dicampakkan di Perlis. Taklah, di Kedah lah dulu. Tak, di Perak. Yang pentingnya Allah campakkan kat Perlis. Senang ceritalah. Kita katakan. Jadi kita tahu riwayatnya Allah yang letakkan biji cempedak ni ke tumbuh pokok cempedak. Paling pentingnya kita tahu daripada Allah tu saya gaduh kat mana dulu. Jadi kita tahu siapa yang turunkan pokok cempedak ni ke muka bumi. Benih pertama dia daripada siapa? Allah. Jangan lari tajuk lah. Kita nampak cempedak, kita nampak siapa yang turunkan benih tu. Jangan kita takut si Fulan ni, jangan. Macam mana kita nak? Setiap sesuatu tu daripada Allah yang zahirkan. Jadi jangan nampak lagi benda tu. Kita nampak yang qadim, yang asal dia tadi siapa. Sampai kita tahu cempedak ni dah dikawinkan, yang aslinya cempedak Allah campakkan begini-gini. Kita makin kaji lagi. Halusi lagi. Baru dia jadi indah hidup kita. Bila kita makan tu cempedak tu, kita terasa ini bau betul cempedak. Tu tadi. Tapi kalau kita tak kaji, kita tak hayati. Kita tak gitu. Macam main silat juga.
Mula-mula main silat. Apa ni? Silat burung elang. Aceh elang putih lah. Silat harimau. Silat apa lagi? Kalau kungfu monkey kan. Silat monyet. Jadi macam-macam silat untuk kita tahu tadi. Tapi mula-mula orang yang belajar tadi silat tu tadi, boleh ke dia terus jadi macam burung elang tak? Tak boleh. Guru tu akan tunjuk step-step dia tu. Dan kalau kita tengok orang yang baru belajar nak main silat burung elang tu, kita tak nampak burung elang lah. Burung merpati kita nampak dah. Pasal apa? Seni belum ada lagi. Baru belajar kan? Jadi begitulah. Jadi patah. Guru tu ginilah. 3 jenis tangan. Susah betul lah. Jadi burung elang ni. Tangan ni kena buka kepak macam ni. Kepak macam ni ya. Belajar kepak ni 3 minggu ni. Kepak pusing. Buat macam ni. Buat macam ni dulu. Nah tu. Buat dulu. Lepas tu tangan kembang kan. Kembang kan. Tak betul kembang je. Buat. Macam mana kita tengok burung elang dulu. Lepas tu mata pula. Mata pun nak kena mata burung elang. Burung elang mandang macam mana? Dia tak boleh mata steam. Dia tak jadi burung elang. Orang tengok tak real kan. Jadi seni tu ada. Bila dia ajarkan nanti baru dapat. Kita buat tu baru seni. Orang tak ketawakan kita. Bila Ramli pun tak kata. Orang tu kata sumbang. Hentam sajalah. Hentam lah. Jadi sejak sesuatu dia ada seni dia. Seni tilawah Al-Quran dengan tajwid dia. Fasahah dia. Dengan taranum dia. Dengan lagu ni lagu. Baru dia ni kena semua cukup. Dengan tajwid dia, dengan fasahah, dengan taranum dia, dengan dia punya suara dia. Dengan suara dia. Baru kita dengar pun menyusuk kalbu kita. Ni kalau tak belajar. Tu. Mana pula Jawa pula tak belajar pula. Waladhdallin. Ya. Dia tak panggil waladhdall. Ngamin. Waladhdallin. Amin. Ngamin. Amin mana dengar? Amin. Ngamin. Dia dah. Jadi gitu. Minta maaf. Jadi kena belajar lah. Kau Jawa ke, kau Bugis ke, mesti ada slang kau sendiri. Buangkan. Dia baca Quran yang Rasulullah kata kena slang dia, slang Arab. Dia tadi. Jadi semua ada seni dia. Jadi belajar mengenal diri, mengenal Allah ni ada seni dia. Kalau kau tak duduk dalam kelompok tu, macam mana kau kata kau boleh kenal diri, kenal Allah? Jadi sumbang dah. Bila kau cakap, aku dah kenal diri, kenal Allah lah. Rupanya kau sebut aja nama Allah 30 tahun macam Mahdi tadi. Tak kau kenal. Ada pernah saya kisah dulu kan. Macam mana anak murid Syekh Abdul Qadir ni nak ikut Syekh Abdul Qadir ni terbang Mi'raj pergi ke buat umrah, terbang. Ni satu Habib cerita daripada Indonesia ni, dia cerita. Keturunan dia, datuk nenek dia. Jadi orang ni nak ikut sangat, dia kata kau tutup mata pegang serban aku. Pegang serban. Jangan buka mata. Dah dekat nak sampai, angin kuat sangat kan dia buka mata. Tinggi dia nampak, dia terlepas serban dia. Terlepas pegang serban Syekh Abdul Qadir. Jatuh nak sampai bawah dah. Nak sampai bawah dah. Dia nak jatuh tu dia punya sebut nama Allah berapa ribu tak tahu dah. Allah, tolong ya Allah, tolong. Tak tahu berapa banyak dah disebut nama Allah. Kusyuk macam mana pun tak tahu dah. Sampai dia kata, ya Allah, aku sebut nama kau tak dengar ke ya Allah. Last sekali betul-betul nak jatuh dia. Betul-betul nak jatuh dah. Syekh Abdul Qadir jalan ni. Aku nak jatuh dah ni. Serban Syekh Abdul Qadir ni sampai. Terus dia pegang selamat. Pergi sampai Mekah umrah. Dah umrah dah apa semua buat semua. Dia patah balik. Dia pun cerita. Ya Syekh, hebat kau. Aku sebut nama Allah. Tak ada pun pertolongan sampai. Aku sebut nama kau Syekh Abdul Qadir ni. Pertolongan sampai. Marah Syekh Abdul Qadir ni. Biadab kau. Bukan aku pertolongan tu kepada. Bila kau sebut nama aku tu, aku sebut nama Allah, Allah kata campak serban kau ya Syekh Abdul Qadir. Sebab kau tersebut kau tak kenal Allah. Jadi jangan kita tertipu kat dunia ni. Kita sebut aja baru nama Allah. Bukan kita kenal. Afaman kana mu'minan
kaman kana fasiqa. Orang fasik hanya sebut aja nama Allah, tapi tak terasa dalam hatinya. Tapi orang mukmin, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah. Bergetar hati dia, rindu dan takut. Allahu Akbar. Syok dia. Rindu dia, asyik. Habis kalau Allahu Akbar, nak sebut nama Allah Akbar pun susah. Bukan kita nak cari buruk. Kita tengok sekarang. Imam, ya Allahu Akbar. Imam. Yang kita makmum, Allahu Akbar. Alah. Tak ada seni nak sebut. Seni itu tadi. Ngangkat pun takbiratul ihram tu, kalau dah betul kenal diri, kenal Allah tu, dia ada seni dia tu. Macam main burung elang tadi. Allahu Akbar. Wah, bergetar tu tadi. Batu masuk orang kata. Janganlah buat-buat dia tunjuk depan orang ramai. Janganlah khusyuk. Janganlah macam tu. Ini di dalam, ini saya gambarkan makna kita punya getaran tu. Jangan si Haji ajar. Dah habis satu masjid jadi kecoh pula kan. Si Haji punya ajaran. Jangan. Itu untuk kita betul-betul rasakan. Ada tak seni kita ngangkat takbiratul ihram macam kita main silat tadi. Kalau seni itu dah halus, iman dia lebih halus daripada masuk tak ke dalam kita tu. Allah. Kita rasakan yang ngangkat tu Allah. Yang sebut tu kebesaran agung Allah. Lebur semua. Yang kita rasakan hanya dia dengan dia. Wah, Allah. Tenang dia. Ya Allah. Tak ada gangguan yang boleh ganggu kita. Kebesaran Allah. Seni dia pun dia lebih halus daripada seni iman namanya. Keyakinan. Baru mantap. Baru kita punya solat aja dah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar kat luar tadi. Tapi solat kita dah awal-awal dah celaka. Awal-awal dah dinamakan neraka wel. Bukan Allah tak bagi solat. Allah suruh betulkan, baiki, kenal diri, kenal Allah. Kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kau tak akan faham apa itu solat. Solat tu ketiadaan. Solat tu aku menyembah diriku. Solat tu kudratku yang berdiri. Kehendakku yang menegakkan. Yang wujud hanya aku. Hak aku bukan hak engkau. Tapi kau rasa usolli aku. Payahlah. Usolli itu dah bukan aku. Usolli itu dia menyembah diri. Kau masih lagi usolli nak kasih engkau yang sembah dia. Memang kau tak akan khusyuk. Ada dua, mana boleh? Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Dalam ibadah, dalam sekutukan aku. Apa dia? Engkau ada engkau. Mana boleh? Tu marah orang kalau belajar ni, kalau tak faham marah. Tapi sebenarnya, bilanya engkau nak betul-betul bertanya, bilanya yang betul-betul engkau ni khusyuk dalam solat. Kalau engkau tak kenal diri, tak kenal Allah, macam mana kau nak khusyuk? Jadi beruntung kita. Kita tahu sesuatu ni. Cempedak ni kita makan ni, cempedak madu. Ni cempedak ni cempedak kahwin. Kan? Bab makan tahu. Bab Allah tu, makam ni macam mana? Makam ni macam mana kita tak tahu. Tu kita. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Rasa Rahman Rahim. Aroma tu rasa tak? Datang tak wangian kasih sayang? Datang tak aroma kasih sayang tu bila kita sebut? Dia kalau betul-betul dia gitu. Setiap sesuatu tu tidak sia-sia Allah jadikan. Ar-Rahman ada watak dia. Ar-Rahim ada watak dia. Bismillah dengan dia yang ada tu pun ada watak dia. Ada makam-makam dia. Sama ke kita minum teh O dengan kopi O? Sama ke? Tak boleh. Tak sama. Tahu pula susu lagi tak. Teh taruh susu lain lagi. Begitu juga. Kita bila sebut nama Allah tu, itu khusus nama Allah tu berbagai-bagai watak-watak sifat dalam tu. Jadi rasa dia lain. Dan kalau kita sebut Ar-Rahman, rasanya lain. Ar-Rahim lain, Al-Qudus lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia, ya Allah, berbagai-bagai nikmat lah.
kita boleh dapat kesan. Kalau kita sendiri, orang tu dia hidup dia banyak selawat, dia ada bau badan dia sendiri. Dia akan ada bau badan dia sendiri sebab dia selalu berselawat. Dan bila dia ada bau badan, dia kenal. Bila dia berselawat, bau tu keluar. Bau tu Allah bagi keluar, bau aroma tu. Wangian dalam badan kita. Lepas tu kita bila berjalan, kita tengok orang tu pun bau badan dia sama macam kita. Kita tahu orang ni pun ahli selawat juga. Kita boleh cap. Macam orang ahli solat juga. Macam orang ahli Allah juga. Macam orang ahli isyak dadah juga. Dia gitu juga. Dia pergi mana pun tempat. Dia tak pernah datang Perlis, isyak dadah. Dia balik sampai Perlis, dia boleh bau. Ni ada geng aku sini, ada barang boleh dapat. Dia boleh kesan juga. Dia ada gelombang yang Allah bagi. Baik yang hak maupun yang batil. Jadi hebat Allah SWT. Bagi kita berbagai-bagai. Dia orang yang khusyuk, tawaduk tu dia ada dia punya. Kita duduk belajar. Orang ni belajar kenal diri, kenal Allah, kita tahu. Tadi kita minum kat restoran Al-Sarraf corner kan. Tu. Dia boleh tahu kita ni ahli sunnah wal jamaah. Dia boleh kata kita, jangan kau Perlis ni kan pahaman dia. Kita saja nak gurau-gurau dengan dia. Sama je. Dia boleh bau. Kita pun ajaklah duduk sekali. Kita tahu. Dia boleh bau, dia tahu kita punya ciri-ciri pakaian, dia punya aroma kita, kita punya memek muka, dia tahu kita ni ahli sunnah wal jamaah. Kalau memek muka yang tu satu lagi tu, tahu Abdul Wahab. Tapi kita tak ke situ lah. Jangan kita terlampau sangat, sederhana aja. Pasal dia dah perekat akan bersama dengan kita. Akan bersama dengan kita. Sebab Nabi Khidir dah mengisytiharkan tadi. InsyaAllah. Kita doakan sama-sama, kita buat kerja terus. Kita ruhama'u bainahum. Kasih sayang sesama kita. Saya betul saya cakap. Orang masukkan saya dalam grup Syiah. Lepas tu diorang fitnah. Si Aziz ni grup Syiah ada lah. Orang telefon, aku dengar kau Syiah kau ni. Kau selalu ceramah cerita pasal sunnah ni, kau masuk Syiah senyap-senyap cakap. Senang kahwin muta'ah, saya cakap. Dia nak sangat kan. Saya cakap, apa salah? Syiah tu bukan manusia ke? Saya cakap gitu. Janganlah lebih-lebih sangat. Bila sebut Syiah macam tu iblis sangat. Iblis pun, kalau jadi iblis pun, kita jangan hina dia iblis. Ada yang lebih hina lagi daripada iblis. Tahu? Orang yang merasa ada keakuan diri, dia lebih bahaya tu. Iblis tu jadi sebab apa? Dia sombong. Dia sombong pasal Adam baru, aku dah lama tu je. Tapi bila sekutukan Allah tu, makna kau dah rasa engkau yang ada kuasa, Allah tak ada kuasa. Tapi kau secara senyap, lebih bahaya lagi. Jangan main-main. Jadi saya tak rasa orang letak saya Syiah, saya rasa saya macam salah besar. Saya pun tak ada bunuh orang satu hari 1000 orang pun. Seorang pun tak ada. Syiah ada bunuh ke 1000 orang satu hari? Tak ada. Jadi kita jangan terlampau sangat. Supaya kita sederhana je. Yang penting dia manusia. Bila orang mensekutukan Allah, dia dah berubah, tak jadi manusia. Balhum kal'an, itulah orang ghafilun. Ghafilun apa? Orang yang lupa Allah, dia rasa dia yang ada. Itu ghafilun. Allah umpamakan seperti binatang nak makan lebih teruk dah. Jadi Syiah masih manusia lagi. Tak apalah, dia letak kat saya manusia lagi. Jadi jangan kita apa sangat. Jangan cerita macamnya melatah sangatlah. Kita tahu dah watak Syiah tu memang gitu kan. Tapi kita jangan melatah. Kalau orang apa ni, kisah terkini ni, lelaki mengaku menghina dia buat apa, dia hina Allah, dia hina Nabi. Tu pun semalam saya tak tahulah, dia orang cakap dah kena belasah lah, dah kena. Saya tak tahu,
Saya tak tahu kisahnya juga. Tak tahu. Habis macam mana kita nak buat orang macam ni? Nak hukum macam mana ni? Dia cakap, ya saya bukan Tuhan, saya nak hukum. Saya bukan Tuhan, saya nak hukum. Dia tanya aku kenapa? Yalah awak ahli Allah, awak mesti tahu macam mana kena. Itu semua urusan Allah. Ya. Kita nak cakap macam mana? Zaman Nabi Muhammad SAW pun ada orang hina Nabi SAW, tapi Nabi tak suruh sahabat pergi pancung pun. Kan? Terang Nabi ada waktu itu kan. Tapi bukanlah bermakna saya cakap macam ni, saja ni dia orang hina apa Allah hina Muhammad, dia biasa je. Bukanlah makna saya gitu. Kita jangan lebih-lebih. Sederhanalah kalau lebih-lebih. Kita tanya dia dulu, kenapa engkau cakap begitu? Kan bagus tanya dulu. Kan? Ni kita dah pukul dia, dah belasah dia teruk. Baru kita nak tanya. Tanya dulu. Elok ke buat macam ni? Menyesal lah. Kan? Kalau dia tak nak menyesal, kita bawa ke. Kita ada cara dia. Sebab kita kena tahu racun-racun Yahudi ni, dia buat probo untuk nak laga-lagakan kita macam-macam cara. Sebelum ni kan perempuan dia pakai tudung apa benda ni. Lepas tu dia kat kelab malam kan. Dia cakap dia Quran apa semua, sudah dia buka tudung dia. Tu ramai hina juga tu kan. Dia akan dapat. Kita jangan hukum lah, kita akan tanya. Jangan buat lagi lah. Ya. Itu Allah nak bagi tahu kita inilah kehidupannya. Orang yang sebenarnya yang hina Islam tu bukan Allah tu tetap begitu, tak pernah rasa Allah tak pernah rasa dihina, Rasulullah pun tak pernah rasa dihina. Yang kau menghina Allah, menghina Muhammad, sebenarnya kau hina diri kau sendirilah. Itu dia. Tu. Kena dia balik. Dia hina diri dia balik. Ibarat dia ludah ke langit, jatuh ke dia balik nanti. Sekejap orang datang belasah dah. Itulah kehidupan kita ni yang berlaku sekarang ni adalah kehidupan yang tak lain sama juga dalam kehidupan Nabi-Nabi. Tentu ada baik, ada buruk, ada hina, ada mulia. Tetap juga ada siang, ada malam juga. Jadi macam mana caranya kita nak selalu rasakan keakuan diri tak ada dan rasakan Allah. Itu ialah kehidupan. Itu nama kehidupan yang bahagia. Itulah kehidupan. Merasakan Allah, dia yang hidup kan itu. Sebab olahkan balik kehidupan kita, baru kita dapat manis. Kemanisan kita sentiasa dengan kalau tidak, apa pun kita cari selain daripada Allah, kita tak akan menemui kemanisan iman. Selain daripada Allah. Kita rasa kita nak kejar. Aku berniaga dapat target aku jadi jutawan, aku nak stop. Tak stop juga. Tak puas juga. Kena juga susah, kena juga senang. Takut tu juga. Apa sebenarnya yang kena cari? Sebenarnya ketenangan dengan Allah. Allah tu adalah kembalikan diri kita kepada Allah. Kita ni tak ada keakuan diri. Itu je jawapan dia. Maka apa yang datangkan kita tak akan merubah ketenangan kita dengan Allah. Itulah kebahagiaan sebenarnya. Saya cukup sampai situ dulu. Kita bagi Ustaz. Jemput qasidah Melayu. Qasidah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tema pada hari ini ialah selawat. Selawat ini merupakan satu perkara yang sangat penting di akhir zaman ni, kerana kita tak tahu, kerana fitnah yang begitu dahsyat, kerana cabaran yang begitu rencam, begitu hebat, dahsyat.
Jadi selawat ini all in one. Kalau di dunia ni bidalan selawat tu dia macam habatus sauda, ubat bagi segala penyakit, kecuali mati. Kecuali memang nak mati, memang nak ajal. Itu bukan saya kata, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cakap. Walaupun Rasulullah cakap, tapi bukan semua orang percaya. Tetap mencari solusi yang lain juga. Rasulullah kata, jangan tinggalkan habatus sauda. Bukan Rasulullah kata jangan cari ubat lain. Boleh. Carilah apa juga, segala jenis ubat, teknologi moden, tak apa, tak ada masalah. Yang Rasulullah kata jangan tinggalkan habatus sauda. Silalah ambil Panadol ke antibiotik ke, apa jugalah nama ubat-ubat moden, tak ada masalah. Yang Rasulullah kata jangan tinggalkan habatus sauda. Tapi kita tinggalkan habatus sauda. Maknanya walaupun dunia ini dah begitu moden, katakanlah manusia ini mampu tinggal di planet Marikh, pergi ke bulan. Rasulullah nak kita ni pergi ke bulan, tinggal di bulan tu, bawa habatus sauda. Maknanya walaupun kita jauh pergi, jangan tinggalkan habatus sauda, tetap kita gunakan habatus sauda. Kita ada saudagar habatus sauda. Boleh dapatkan habatus sauda daripada Tuan Haji Latif. Allahumma salli alaihi wasallam. Habatus sauda daripada mana? Utopia. Jadi demikianlah juga selawat. Selawat ni kita tak tahu kita ada penyakit apa. Jadi bila kita selawat, dia dapat jadi penawar bagi 1000, bagi 1,000,000 penyakit hati yang lebih teruk daripada penyakit fizikal. Kesombongan, anania, suka dipuji, sukakan sanjungan, mahukan pengiktirafan, sukakan duit, sukakan wang, sukakan keuntungan, walaupun dengan jalan menzalimi orang lain, menindas, potong queue, potong line, rasuah, salah guna kuasa, mencaci, menghina, macam-macam, berjuta-juta jenis penyakit yang boleh bersarang hinggap di dalam hati ni. Maka ubat bagi segala penyakit hati adalah selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Di Perlis ni ada satu wali Allah, perempuan, nama dia Tok Chah, nama dia Aisyah, umur 89 tahun, mungkin sekarang dah 90 tahun. Dia ni hafal Quran. Dia pernah tidur di Zawiyah Tok Ayah ni. Di situ yang tempat tuan-tuan duduk, tempat tidur dia. Tak nak masuk bilik, tidur di situ. Jadi tiba-tiba tengah malam dia bangun, dia baca surah Baqarah. Lepas tu saya buka Quran tengok, daripada Alif Lam Mim sampai habis Al-Baqarah dengan sekali duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Satu pukulan sebenarnya untuk orang yang normal, orang yang waras, orang yang ada pendidikan, orang yang ada bachelor, master, PhD, mengaji tinggi, boleh masuk universiti. Tok Chah tak mengaji tinggi. Bahkan berkemungkinan betul apa dia cakap. Dia kata dia buta huruf. Jadi saya tanya, macam mana Tok Chah boleh hafal Quran kalau Tok Chah buta huruf? Jawapan dia panggil Mak Tih selawat lah. Itulah dia konsistennya dia. Selawat 3,000 kali
dalam keadaan wuduk setiap hari minimal. Itu saja. Bagilah kok mana pun, itu saja petua dia. Selawat 3,000 kali sehari. Siang sehari semalam dalam keadaan wuduk. Itu saja. Tak, kalau pergi jumpa Tok Chah, kalau nak ikut Tok Chah, kalau kita namakan sebagai tarikat Tok Chah, amalan tanya amalan tu saja. Itu sahaja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi rahsia-rahsia di sebalik salawat ini besar. Jadi Tok Chah bercerita lagi. Tok Chah ni dia cerita lagi lebih dalam lah. Lebih dalam. Contohnya cerita Tok Chah dulu susah, dia kata. Tok Chah susah. Tok Chah tak dan mengaji. Alif bata pun Tok Chah tak kenal. Satu hari Tok Chah tergerak hati ni untuk berdoa, ya Allah, aku ni tak dan pergi mengaji. Kau berikanlah aku hikmah. Ya Allah beri dia Al-Quran. Kalau tanya saya, kalau nak cari ahli Quran, pergi jumpa Tok Chah. Ahli Quran yang Allah tunjukkan. Inilah seolah-olah dia katok kita. Inilah dia ahli Quran. Hafal Quran, siap dengan maknanya dan juga tafsirnya sekali. Allahumma salli ala sayyidina. Pergilah cepat sebelum terlambat ziarah Tok Chah tu. Satu mutiara di negeri Perlis yang tidak ternilai harganya. Tidak disangka-sangka orang sebegini masih wujud. Dia bukan jenis orang yang belajin. Kalau orang belajin ni, bila kita duduk di sisi dia, kita terasa. Terutama bila masuk waktu malam, orang yang belajin ni, kita boleh dengan izin Allah boleh rasa dia lain, dia punya gelombang dia lain. Kalau orang belajin, kalau kita duduk dalam sejam, akan ada timbul rasa takut bila duduk di sisi dia tu. Takut ni kita punya antena semula jadi yang Allah bagi kat kita untuk detect alam gaib, ada benda makhluk lain yang dia bela. Tok Chah, banyak kali dah saya duduk dengan Tok Chah tu. Kalau orang tanya saya, insya-Allah Tok Chah ni bukan jenis orang yang bela jin. Dan orang yang bela jin takkan bagi petua suruh selawat. Tak ngam dia. Macam air dengan minyak. Takkan minyak memberi petua air, takkan air memberi petua minyak, sebab dua benda ni takkan bercantum. Tak ngam. Tak ngam. Tak boleh kahwin. Macam kambing dengan biri-biri pun tak boleh kahwin. Kalau kahwin juga takkan keluar anak. Dah melalut dah saya ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang terlintas untuk saya kongsikan pada malam ni adalah kisah saya dengan arwah sahabat saya, yang pesanan dia tu memberi saya ingat sampai lah. Waktu tu saya nak sambung belajar ke luar negara. Kemudian saya nak bagi dia buat bisnes kereta sewa. Jadi saya nak bagi kereta saya untuk dia buat sewa lah. Tapi kira pasal kawan-kawan main percaya macam tu kan, tak ada orang kata apa dokumen ke apa kan. Lepas tu pada hari saya nak bagi tu, nak serah kereta tu, saya kata lah kat dia, ni aku percaya kat hang lah noh kereta ni. Lepas tu pesanan dia tu saya ingat sampai lah. Dia kata, jangan dia tu, percaya kat Allah.
Lepas tu tapi itulah, selepas beberapa bulan saya ke luar negara dan dia pegang harta saya, dia pun bertemu dengan Allah. Jadi pesanan tu saya rasa bagi diri saya suatu yang amat bermakna lah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, rahmatnya, inayahnya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya dapatlah kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang sentiasa berjemaah dalam berkumpul beramai-ramai ni. Allah Taala suka. Dan bersendirian pun Allah Taala suka. Maka dalam menyebut namanya juga. Jadi kita menghala tuju ke arah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tak ada keakuan diri kita. Yang mana hala tujunya la ilaha illallah. La tu apa maksudnya? Itulah la, tiada. Menafikan diri, menafikan keakuan diri kita. Berperang, memerangi keakuan diri kita. Masuk di medan perang, Nabi cakap perang yang paling hebat perang Badar. Perang Badar pun hebat dah. Tapi ada lagi perang, itulah perang memerangi hawa nafsu. Masuklah medan perang tu. Sampai ke arah Allah Ta'ala jua yang memerangi, bukan kita dah. Itulah keadaannya sebenarnya. Allah Ta'ala suka. Mati kita pun dalam keadaan mati syahid. Itulah yang sebenarnya. Sebab kita dah masuk medan perang. Kita tengah berperang sekarang ni. Berperang apa? Jangan ada keakuan diri. Itu sebenarnya musuh sebenar, musuh utama kita tu. Jadi seperti yang diceritakan oleh Ustaz tadi berkenaan dengan Mansur Al-Alash tadi, apa yang dibawa sebenarnya. Kita tengok, kita menghayati cerita tu, apa yang dibawa sebenarnya. Rupanya dia membawa, iaitu seperti yang dalam Quran menyebut, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia mengikut apa yang dalam Quran beritahu, iaitu mengikut betul-betul Nabi Muhammad SAW, ajaran yang sebenar Rasulullah SAW bawa. Tak ada keakuan diri. La ilaha illallah, betul-betul diimani betul-betul sampai memang Allahu Akbar, kan? Terseksa dia pun tak nampak apa pun. Dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Allah Taala yang menceritakan tentang diri dia. Jadi itulah sebenarnya kita nampak di situ keberuntungan dia betul-betul. Itulah ikuti mendalam, memahami mengimani sebenar-benar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi apa lagi yang diceritakan pada malam ni, saya nampak depan saya ni memang ada cempedak, kan? Cempedak, ada roti. Jadi itu yang nak diceritakan pada malam ni. Memang membawa berkat lah makanan pada malam ni. Sebab Allah Ta'ala memang suruh saya cerita sikit tentang makanan yang ada dekat depan ni. Memang sedap Ustaz. Jadi keberkatan dia iaitu saya menghala tuju ke arah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bukan matikan diri kita je, matikan semua. Maksudnya matikan semua tu. Nama dia cempedak, matikan nama cempedak tu, roti ni, matikan roti tu. Maknanya tak ada dia. Itu dia semua mentauhidkan semualah. Maksudnya macam Ustaz cerita tu. Ini saya nak cerita yang paling dekat lah. Saya nak bagi saya nak bagi saya faham. Saya ni banyak lalai sebenarnya. Tu saya nak Allah Taala nak bagi saya faham sebenarnya hari ni, malam ni. Dan mungkin pendengar YouTube dan rakan-rakan mungkin dapat difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matikan benda tu. Jadi apabila kita makan, menjadi sifat taat dalam badan kita. Ustaz pernah cerita talk sebelum ni, dah lama dah dulu. Jadi Allah Ta'ala kembalikan semula. Saya dah lupa dah benda tu sebenarnya. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memberi wazidnahum huda malam ni. Itulah, kita makan itulah dia menjadi halal. Dah masuk sifat taat tadi, thayyibah, dia jadi darah daging kita. Itulah, itu kunci untuk salah satu tips untuk mengesahkan Allah SWT sampai. Sebab tu Islam ni amat indah. Ajaran Rasulullah SAW ni amat indah.
Mubasyiran wa nazira. Itu yang dikatakan kabar gembira. Sampai makan pun dia nak nyatakan mengesahkan Allah, sampai dia dah masuk makanan, masuk air ke apa, air pun matikan dah, masuk pun dah dia mengesahkan Allah SWT. Indahnya sungguh kabar gembira yang Rasulullah SAW ucapkan, suruh kita sampaikan hadis benda ni. Jadi itulah keberuntungan kita membawa macam yang diperkatakan Ustaz tadi, bukan sekadar kita talk saja, tapi kita bawa terus, jangan tinggalkan benda ni. Jangan jadikan sesuatu perkara pada malam ni, majlis mana-mana pun majlis yang mengesahkan Allah, kita jadikan seperti halwa telinga, tapi kita bawalah dalam kehidupan harian kita, nampak makan ke apa ke. Itulah, saya pun bukanlah kata saya buat semua, tapi Allah Ta'ala yang mendidik saya. Macam Ustaz cakap, Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Para sahabat pun menyatakan itulah guru aku Rasulullah. Tapi Rasulullah cakap last kali, Rasulullah cakap, engkau bukan aku yang ajar, tapi dididik oleh Allah SWT. Macam itulah kita ni pun sama je, kan? Mula pembimbing rohani, tapi bila Allah Ta'ala dah bagi faham kita, guru pun tak bagi, engkau jangan cakap aku yang ajar. Lebih kurang gitulah, kan? Nampak, engkau jangan nampakkan aku. Nampak, itulah yang sebenarnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang didik engkau, kan? Kalau Nabi Hidir pun cakap apa ni, kalau Nabi Hidir cakap dengan anak-anak murid dia pun, dia kata dah habis mata pelajaran dia, kan? Lepas ni kau jangan seru nama aku, kan? Kau jangan seru nama aku, kau seru nama Allah. Itu yang paling baik, kan? Kau seru nama Allah, jangan seru nama aku. Kau jangan panggil aku. Kau dah tamat pengajian ni, kan? Bukan kau sampaikan, dan jangan seru nama aku. Itu Nabi dia cakap. Itu saya dengar cerita tu, saya menusup hati saya menghayati apa yang Nabi dia cakap, kan? Memang kita tak boleh seru nama makhluk, kan? Tapi guru tu tetap kita taat, kan? Bukanlah kita, tapi taat tu taat apa? Taat menyatakan keesaan dia. Itu sebenarnya yang saya dapat ungkapkan pada malam ni, yang serba sedikit ni. Jadi selain daripada tu, dalam keadaan yang kesuntukan masa ni, semalam pun saya cakap kesuntukan masa, teruskan seperti yang dinasihat oleh guru pembimbing rohani kita, teruskan dengan bacaan surah Al-Kahfi kita, supaya kita boleh nampak ke depan ni, wazidnahum huda, dan ke depan ni kita akan tahu. Saya tak boleh nak cerita lah benda ni, kan, bab ke depan ni, tapi bukan saya nampak ke depan macam mana, maknanya siapa yang amal tu dan siapa yang yakin, dia tidak bergantung kepada bacaan, dia bergantung bersandarkan kepada Allah, dia akan dapat yang dikatakan apa yang saya cakap tu, kimia halus yang Ustaz pernah cerita, kimia halus dalam surah Al-Kahfi tu. Di akhir zaman ni memang Nabi suruh baca, hari-hari baca, kan. Jadi saya macam itulah, saya boleh kongsikan, sama-sama kita nak buat. Saya pun sama-sama anak-anak isteri semua ni insya-Allah saya cakap ni supaya semua kita sama-sama. Jadi selain daripada tu, itulah, teruskan dengan kita punya ritual yang seperti yang mana yang tuan-tuan buat sebelum ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sentiasa memberi kita sentiasa pelajaran. Setiap apa dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala memberi pelajaran. Pelajaran tu apa? Apa-apa semua saya pun tak tahu. Apa yang berlaku pun Allah Ta'ala bagi pelajaran. Pelajaran apa tu? Mengesahkan Allah. Mandi pun Allah Ta'ala ingatkan kita. Mana saya tahu, kan? Tapi sebab saya tak tahulah yang Allah Ta'ala memberitahu. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kita apa yang kita tak tahu. Jadi itulah yang sebenar-benarnya. Teruskan perjuangan dalam medan peperangan melawan hawa nafsu, iaitu meniadakan keakuan diri. Teruskan kita sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang tahu mengesahkan pada diri keesaannya juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana malam ni dapat hadir mendengar kalam-kalam. Alhamdulillah, syukur. Jadi malam ni saya tak ada apa nak cakap. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dah. Kena Ustaz nak dulu. Tok dulu. Mahabbah Rasul jadi perlumbaan bagi sekalian makhluk Tuhan, tidak kira manusia atau haiwan, bukit bukau dan tumbuh-tumbuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala bika khairil khalqi kullihim Seekor unta datang berlari-lari, berlutut dan mengutuk kaki Nabi, mengalir air. Mengadu domba tentang badan sakit, kerja banyak makannya sedikit. Maulaya salli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, batu yang besar sangatlah berat, ingin menjadi pengikut yang taat, lalu timbullah dan jua terangkat, lantas ditahan oleh malaikat, maka terapunglah hingga kiamat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala bika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diucapkan oleh Ustaz Zahir, tuan-tuan semua ni, jemaah-jemaah teman-teman kita yang ucap tadi semua daripada Khatir Rabbani. Alhamdulillah, kalimat kudus, kalimat Rabbi, sama-samalah kita amaliahkan, iaitu saat lain
sama-sama mengajak mengesakan Allah dan seperti mana Allah mengesakan diri sendiri. Itulah saja kita jumpa kita pada kali ini. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Moga-moga kita dapat kembali lagi, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.